Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Izzah binti Muhammad Husaini bersama rakan seperjuangan Nur Izzatul Syazwani binti Razai yang akan mewakili ahli kumpulan kami yang lain iaitu Nur Zaidah binti Cik Husin, Siti Nur Syafiqah binti Suami dan Siti Nur Ain binti Harif. Kami akan membentangkan tentang salah satu jenayah yang berlaku di sekolah. Oleh itu, dipersilakan Izzatul Syazwani untuk membentangkan bahagian yang seterusnya bagi mewakili kumpulan kami. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang. Saya Nur Izzatul Syazwani binti Razai akan meneruskan pembentangan ini untuk bahagian yang seterusnya. Sejak akhir-akhir ini, masalah pelanggaran disiplin sekolah semakin menjadi dan agak membimbangkan kerana ianya menjadi punca kepada kemerosotan disiplin pelajar di peringkat sekolah. Salah laku pelajar ini merupakan kesalahan disiplin yang nyata di mana setiap kesalahan ini telah digariskan dalam Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959. Salah laku ini juga merupakan satu kesalahan kerana boleh membahayakan keselamatan diri murid-murid lain dan juga pihak lain. Menurut Unit Disiplin Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1998, terdapat 53 jenis salah laku yang membabitkan pelajar sekolah dan antaranya termasuklah salah laku jenayah. Sebelum kita beranjak kepada bahagian yang lebih mendalam tentang salah laku jenayah, adalah lebih baik sekiranya kita mengetahui dahulu maksud salah laku jenayah. Baiklah, salah laku jenayah merupakan satu kesalahan yang berat yang dilakukan oleh remaja tanpa memikirkan kesan ke atas diri mereka. Salah laku jenayah ini merupakan salah laku yang sukar dibendung dan telah menimbulkan kebimbangan semua pihak seperti pihak kerajaan, pihak sekolah, ibu bapa dan juga masyarakat sekeliling. Jadi terdapat pelbagai jenis salah laku jenayah yang telah disenaraikan seperti berjudi, mencuri, gangsterisme, pegat, peras ugut dan juga sebagainya. Jadi kesalahan salah laku jenayah ini boleh berlaku dalam kalangan pelajar sekolah adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor rakan sebaya, faktor keluarga, sikap diri sendiri dan sebagainya. Antara kesalahan berat yang boleh dikategorikan dalam salah laku jenayah adalah seperti berjudi, mencuri, mengancam atau memukul atau mencederakan guru, mengancam atau memukul atau mencederakan kaki tangan dan mengancam atau memukul atau mencederakan murid, peras ugut, gangsterisme dan juga bergaduh. Baiklah, seterusnya mengenai hukuman atau tindakan. Jadi hukuman ialah kuasa untuk mengenakan hukuman bagi sesuatu salah laku yang dilakukan oleh seseorang individu. Terdapat 3 unsur utama dalam pengertian hukuman iaitu pengertian hukuman yang melibatkan salah laku yang sebenar atau diandaikan berlaku. Yang kedua, hukuman hendaklah dikenakan oleh seseorang yang mempunyai kuasa ke atas orang yang dihukum. Dan yang ketiga, hukuman yang melibatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dikenakan ke atas yang bersalah. Baiklah, jadual berikut merupakan contoh bagi tindakan dan hukuman bagi kes salah laku jenayah di sekolah. Baiklah, bagi kesalahan mencuri merujuk kepada Perkeliling Ikhtisas bilangan 9/1975, berikut merupakan hukuman dan tindakan yang perlu dikenakan terhadap pelajar yang didapati melakukan kesalahan mencuri di sekolah. Seterusnya, kita akan melihat pula kepada faktor-faktor yang menyebabkan salah laku jenayah. Pertama, salah laku jenayah ini adalah disebabkan oleh sikap pelajar itu sendiri. Remaja mudah bertindak mengikut perasaan tanpa mengambil kira sesuatu perkara itu sama ada mendatangkan kebaikan ataupun sebaliknya. Remaja juga mudah untuk mengalami gangguan emosi seperti kebimbangan yang berpunca daripada kegagalan untuk membuat penyesuaian semasa bertembung dengan situasi yang baru. Baiklah, yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya juga merupakan faktor penyumbang kepada salah laku jenayah. Remaja yang berasal daripada keluarga bermasalah mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya yang mungkin senasib dengannya. Apabila rakan sebaya membentuk kumpulan yang bersifat negatif, remaja turut melakukan perkara yang sama agar dirinya diterima oleh ahli kumpulannya. Ketiga, faktor keluarga juga merupakan salah satu penyumbang kepada salah laku jenayah. Remaja yang berada dalam lingkungan keluarga yang berpecah belah akan memberikan impak buruk kepada perkembangan koneksi mereka. Remaja yang nakal relatifnya lahir daripada perkembangan mental yang tidak sihat dan sukar untuk membuat keputusan yang rasional.
Baiklah, yang keempat adalah suasana persekolahan juga merupakan faktor salah laku jenayah. Iklim dan budaya sekolah yang lebih gemar menggunakan kekerasan akan membuatkan remaja takut dan tidak suka untuk ke sekolah. Kepimpinan sekolah seperti guru dan pengetua yang tidak tegas melaksanakan disiplin juga menyebabkan pelajar pontis sekolah dan sebagainya. Kelima, faktor persekitaran juga memberi impak kepada salah laku jenayah. Remaja yang tinggal di kawasan perumahan akan lebih kerap berjumpa rakan-rakan di kawasan persekitarannya. Hal ini boleh mendedahkan remaja kepada gejala yang tidak sihat seperti penagihan dadah seandainya mereka tersalah pilih kawan. Dan yang terakhir, faktor guru juga tidak ketinggalan dalam menyumbang kepada penlibatan murid dalam salah laku jenayah. Terdapat segelintir guru yang bersikap acuh tak acuh atau tidak ambil peduli untuk mencegah kelakuan tidak baik yang dilakukan oleh pelajar. Guru yang menggunakan emosi semasa menghukum pelajar akan membuatkan pelajar tidak mahu untuk menghormati gurunya. Okey, baiklah. Sekian sahaja daripada saya. Saya menyerahkan pembentangan ini kepada rakan pembentang yang lain. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan kesan-kesan penglibatan murid sekolah dalam kes salah laku jenayah. Antara kesan yang pertama ialah menjejaskan pencapaian akademik. Yang kedua, mencemarkan maruah keluarga. Yang ketiga, berlakunya peningkatan kes jenayah. Dan yang keempat, keamanan masyarakat akan terjejas. Baiklah, untuk kesan yang pertama iaitu menjejaskan pencapaian akademik di mana murid yang terlibat dengan kes salah laku jenayah akan berhadapan dengan hukuman seperti gantung sekolah atau buang sekolah bagi kes-kes yang tertentu. Ketidakhadiran murid ke sekolah ini akan menyebabkan mereka ketinggalan dalam banyak topik bagi setiap mata pelajaran, maka ia akan menjejaskan pencapaian akademik murid. Okey, bagi kesan yang kedua iaitu mencemarkan maruah keluarga adalah kerana murid yang terlibat dengan kes jenayah akan memburukkan imej dan nama baik keluarga. Selain itu, keluarga juga akan menghadapi pandangan dan juga diskriminasi daripada orang sekeliling jika murid terlibat dalam kes-kes seperti berjudi, gangsterisme dan sebagainya. Kesan yang seterusnya ialah berlakunya peningkatan kes jenayah di mana keruntuhan akhlak dalam kalangan murid akan meningkat ekoran daripada penglibatan mereka dalam kes-kes jenayah yang tidak bermoral. Ia juga akan menyumbang kepada peningkatan statistik kes jenayah yang berlaku dalam kalangan murid di sekolah dan ia sekaligus akan mewujudkan rasa tidak selamat dalam kalangan murid serta persekitaran sekolah yang tidak selamat untuk murid-murid. Yang seterusnya, yang terakhir iaitu keamanan masyarakat akan terjejas di mana penglibatan murid dalam kes jenayah seperti peras ugut, gangsterisme, mencuri dan bergaduh boleh menyebabkan keamanan masyarakat turut terjejas sekiranya murid-murid ini melakukan kes-kes jenayah di luar daripada sekolah dan di luar daripada waktu sekolah. Ia akan mendatangkan rasa takut dan tidak selamat dalam kalangan masyarakat. Kes salah laku jenayah yang berlaku dalam kalangan murid di sekolah tidak akan dapat diatasi tanpa adanya langkah-langkah yang efektif dan disertai oleh peranan daripada pelbagai pihak. Dalam hal ini, antara langkah untuk mengatasi masalah kes salah laku jenayah dalam kalangan murid ialah perlu melibatkan peranan daripada ibu bapa, peranan guru, peranan media, sikap pelajar itu sendiri serta kempen-kempen yang berkaitan. Bagi peranan ibu bapa perlulah menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak, baik dari segi perbuatan, percakapan serta pergaulan. Ibu bapa juga perlulah mengawasi kegiatan anak-anak serta mengambil tahu pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus dengan perkara yang melibatkan kes-kes salah laku jenayah. Bagi peranan guru pula, guru perlulah mewujudkan suasana dan hubungan yang baik dengan pelajar sewaktu belajar di dalam kelas. Guru juga tidak boleh terus menghukum para pelajar yang terlibat dengan kes salah laku jenayah. Sebaliknya, perlu bertanya dahulu mengapa mereka terlibat dengan kegiatan ini. Sekiranya mereka didapati bersalah dan terlibat dengan kes-kes salah laku jenayah, guru tidak boleh sesuka hati menghukum mereka mengikut emosi.
Selain itu, kempen juga boleh dilakukan untuk mengurangkan masalah peningkatan kes jenayah yang berlaku di sekolah. Kempen pencegahan ini boleh dilakukan bermula dari peringkat sekolah rendah lagi. Ia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran pelajar dari peringkat rendah di mana mereka akan merasa takut untuk terlibat dengan kes-kes jenayah. Dan seterusnya, aktiviti-aktiviti juga boleh dilakukan dalam kempen ini dengan cara menunjukkan hukuman-hukuman, menayangkan video serta menjemput pegawai-pegawai yang terlibat untuk memberikan nasihat serta motivasi kepada pelajar-pelajar agar tidak terlibat dengan kes-kes salah laku jenayah. Di samping itu, bagi mengurangkan masalah kes salah laku jenayah, media juga berperanan dengan cara menyekal video-video yang boleh menyebabkan murid-murid terjebak dengan pelbagai kes salah laku jenayah seperti video gangsterism, video bergaduh dan sebagainya. Media perlulah menayangkan iklan tentang kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya murid terlibat dengan salah laku jenayah dengan lebih kerap. Dengan itu, murid-murid akan merasa takut dan insaf untuk terlibat dengan kes-kes salah laku jenayah di sekolah. Langkah yang terakhir iaitu sikap pelajar itu sendiri di mana mereka perlu menetapkan prinsip yang terbaik dalam diri mereka dengan cara menerapkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama agar dapat menjauhkan diri mereka daripada perkara-perkara yang negatif serta dapat berfikir dengan matang, waras sama ada perkara yang dilakukan itu adalah betul dan juga salah. Secara kesimpulannya, salah laku jenayah merupakan salah satu masalah disiplin yang besar yang berlaku di sekolah kerana ia boleh mendatangkan kesan kepada diri murid dan masa depan murid-murid akan terjejas. Oleh itu, semua pihak tidak kira dari institusi pendidikan, sekolah dan juga ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting bagi membendung masalah ini daripada terus berterusan. Kerjasama daripada semua pihak ini boleh membantu negara untuk mencapai matlamat wawasan 2050 yang mana matlamatnya adalah untuk melahirkan generasi yang cemerlang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami tentang kes salah laku jenayah yang berlaku dalam kalangan murid di sekolah. Sekian, terima kasih.